Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, InsyaAllah bermula pada hari ini kita akan berazam untuk menghafal satu surah yang disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang menghafal surah Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat yang ke-10, maka dia akan terhindar dari fitnah akhir zaman. InsyaAllah sama-sama kita hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang baru join. Okey, apa khabar semua? Selamat berhujung minggu. Mungkin ada yang baru first time, kali pertama setelah live kita. Okey, boleh tunggu sekejap ya, insya-Allah. Okey, saya sebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin ada yang masih belum ready, masih kat rumah. Okey, masih mengemas-ngemas rumah ya pagi-pagi ni. Okey, selamat berpuasa. Hari ni dah masuk hari yang ke-23. Okey, malam tadi dah kita dah tarawih malam yang ke-23. So hari ni adalah hari yang ke-23 kita berpuasa, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan sahabat-sahabat yang bekerja buat masa ini. Mungkin ada yang tengah rushing, tengah dalam traffic jam, sesak di jalan raya. Mohon bersabar, mungkin ada ujian. Di sebalik ujian tu, insya-Allah Allah ganjarkan pahala yang berganda buat kita. Okay. Semalam kita dah masuk nadi surah. Nadi surah ini adalah perkaitan antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Okey, perkaitan yang dimaksudkan tentang pengajaran yang kita boleh ambil, ibrah yang boleh kita teladani daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi ni kita dah masuk pertengahan ataupun sinopsis surah yang kita buat latih tubi semalam, meliputi gambar rajah yang diberikan di sini. Okey, jelas ke gambar di sini? Jelas ke suara saya? Ada yang minta komen kalau
jelas katakan type jelas. Kalau tak jelas mungkin saya boleh adjust setting kita ataupun macam mana. Mohon komen di bawah. Okey. Okey, tolong sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat lain. Mungkin ada yang berhajat untuk menghafal surah Al-Kahfi. Mungkin ada yang teringin sangat nak baca surah Al-Kahfi tapi tak dapat lagi. Okey, jadi kita bimbing daripada awal macam mana nak sebut huruf, macam mana nak baca perkata. InsyaAllah kita boleh baca sampai daripada ayat 1 sampai 10. Itulah misi kita untuk pecutan terakhir Ramadan ni. Harap dapat membantu sahabat-sahabat yang memang nak baca surah Al-Kahfi tapi tak tahu macam mana nak. Jadi kami akan baca slow-slow dan insya-Allah di asbab kita bersabar, asbab kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini, Allah gandakan pahala dan Allah permudahkan kita pula untuk menghafal. Okey, hafalan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ni adalah hafalan untuk kita amalkan insya-Allah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, insya-Allah akan dilindungi daripada fitnah Dajjal ataupun fitnah akhir zaman. Zaman akhir zaman ni adalah zaman kita lah, selepas kemangkatan Nabi Muhammad SAW. Okay, banyak-banyak bersalawat pada Nabi insya-Allah. Di bulan mulia ini, apa-apa sahaja amalan kita yang kita buat, insya-Allah akan digandakan, berlipat-lipat kali ganda. Kita tak tahu bilangannya, hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab tiada limit infinity. Masya-Allah, siapa yang beramal akan dapat. Okey. Sedikit ulang kaji buat sahabat yang telah menyertai semalam, dan buat sahabat yang baru join, ahlan wa sahlan, jangan terkejut. Kita hafal dengan keadaan yang santai, jangan stres-stres. InsyaAllah sambil-sambil tu kita hubungkan balik neuron-neuron kita yang tak bersambung. Ada macam saya dah umur hampir separuh abad, jadi mudah lupa. Kadang-kadang apa kita hafal semalam mungkin dah lupa hari ni. Jadi elok kita buat ulang kaji sikit insya-Allah. Okey, pengenalan surah ni penting untuk kita faham. Maksudnya sebelum kita menghafal, kita faham dulu introduction ataupun permulaan ataupun infografik pasal surah ni. Ini memudahkan proses seterusnya untuk kita menghafal ayat-ayatnya. Okey, kita bermula daripada sebelah kanan ustazah sini. Okey, perhatikan huruf yang ditulisnya dalam tulisan yang berwarna biru. Tulisan berwarna biru insya-Allah memudahkan kita mengingat dengan warna sekali. Okey, anggapkan otak kita ni sebagai scanner, sebagai fotokopi, sebagai copier machine. Okey, kita scan informasi yang kita tengok ni dan kita simpan dalam minda kita. InsyaAllah bila kita nak, kita dah boleh recall ataupun kita boleh ingat balik. Okey, ingat balik ustazah beritahu semalam, kita tandakan dengan nombor 1. Okey, Al-Kahfi juzuk 15. Ulang sama-sama. 1 Al-Kahfi juzuk 15. Okey, ulang lagi, satu kali lagi. 1 Al-Kahfi juzuk 15. Okey, last. 1 Al-Kahfi juzuk 15. Ingat surah Al-Kahfi adalah dalam juzuk yang ke-15. Okey, nombor 15 ni. Okey, warna biru yang terang sangat insya-Allah boleh kita tersimpan dalam minda kita. Okey, yang kedua. Tengok ada gambar raja orang yang solat anak-anak kita insya-Allah insya-Allah dikurniakan anak-anak yang soleh dan musleh. Okey. Gambar yang kedua, okey, kita tengok kepada sebelahnya. Okey, yang kedua, Al-Kahfi maksud gua. Al-Kahfi maksud gua. Okey, Al-Kahfi maksud gua. Okey, gua. Okey, kisah beberapa pemuda yang sangat cintakan Allah, yang lari daripada raja yang zalim. Sebab raja yang zalim
bukan beragama Islam, agama yang diterima Allah. Okey, adalah agama Islam. Okey. Jadi mereka lari daripada raja yang zalim, bersembunyi dalam gua. Jadi pemuda itu tertidur lebih daripada 300 tahun lamanya, dan Allah kejutkan semula untuk menjadi saksi ke orang kata mukjizat Allah kurniakan kepada pemuda yang soleh ini, untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa keselamatan orang Islam Allah akan jaga walaupun dalam keadaan ditindas. Jadi tawakal tu ala Allah. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang terjadi buat kita, tapi insya-Allah kita tahu Allah akan bersama kita walaupun dalam keadaan susah ataupun senang, insya-Allah. Okey, kita pergi nombor 2. Al-Kahfi maksud gua. Al-Kahfi maksud gua. Okey, boleh ingat Okey, Al-Kahfi maksudnya gua. Okey, kita ulang. 1. Al-Kahfi juzuk 15. 2. Al-Kahfi maksud 2. Okey, boleh? Okey, ulang lagi. Al-Kahfi juzuk 15. 2. Al-Kahfi maksud gua. Okey, kepada yang baru join, ahlan wa sahlan. Kita baru dalam introduction, dalam baru nak kenal-kenal surah Al-Kahfi ni. Jangan risau, santai-santai saja. InsyaAllah kita membaca sambil menghafal, insyaAllah. Baca slow-slow, insyaAllah. Okey, yang ketiga kita masuk kepada berapakah jumlah ayatnya. Okey, ramai yang tahu mungkin Al-Kahfi ada 110 ayat. Tengok tulisan besar ni warna merah lagi ni. Merah makngah. Okey, jadi Al-Kahfi ada 110 ayat. Okey, jadi kita hanya akan hafal 10 ayat yang pertama sahaja. Jangan risau, jangan panik. Ada yang kata, alamak, nak hafal 110 ayat ke? Tak ada. InsyaAllah ni sebagai latihan kita untuk membaca dengan bertajwid, insyaAllah. Dan ada yang lebih bernasib baik, mungkin Allah rezekikan untuk menghafal. InsyaAllah yang tu yang kita target. Okey, boleh? Okey, kita masuk yang keempat. 4. Al-Kahfi surah Makkiyah. Apa maksud Makkiyah di sini? Makkiyah maksudnya surah yang diturunkan di sekitar kota Mekah ataupun Taif pun, bandar Taif. Siapa yang pernah pergi umrah, pernah pergi ke Taif. Taif jauh, tak jauh daripada bandar Mekah. Juga termasuk dalam Makkiyah juga, kategori Makkiyah. Okey, boleh? Jadi kita ulang 4, 3, 2, 1 macam semalam. Menurun. Menurun maksudnya reverse. Kalau kereta kita boleh reverse. Okey, yang ni kita nak tebuk, nak uji minda kita. Boleh tak kita tebuk kalau kita tutup nanti tutup mushaf ni boleh ingat balik tak? Boleh recall balik tak? Okey, 4. Al-Kahfi surah Makkiyah. Okey, Makkiyah dalam tulisan yang hijau ni. Nampak terang tak hijau dia? Jadi gambar Kaabah ni untuk surah Makkiyah. Okey, bagus. Kita pergi ke nombor 3. Al-Kahfi 110 ayat. Okey, bagus. 2. Al-Kahfi maksud gua. Bagus. Okey, 1. Al-Kahfi juzuk 15. Dapat Jadi kita dah hafal 4 turutan dan juga 4 ayat tidak mengikut turutan. Okey, kalau nak tebuk cuba boleh tebuk tak? Okey, mungkin Ustazah tutup sekejap lagi kita recall lagi. Okey, kita pergi ke nombor 2 dan 4 kita nak tebuk secara melihat mushaf. Okey, 2. Al-Kahfi maksud gua. Okey. 4. Al-Kahfi maksud Makkiyah. Al-Kahfi surah Makkiyah. Minta maaf, Al-Kahfi surah Makkiyah. Okey, bila reverse juga 4. Al-Kahfi surah Makkiyah. 2. Al-Kahfi maksud gua. Bagus. Okey, kita masuk ke nombor ganjil. Apa nombor ganjil? Ingat lagi kalau belajar sekolah, kita ada nombor ganjil dan nombor genap. Tadi nombor genap 2 dan 4. Sekarang kita pergi nombor ganjil 3, 1. Okey, 3. Al-Kahfi 110 ayat. Okey, bagus. Ada nombor 110 ni besar-besar warna merah kan? InsyaAllah
copy dalam scan dalam minda kita Okey. 1 Al-Kahfi juzuk 15. Okey, boleh? Okey, kita buat latihan untuk seterusnya. Kita pergi ke nombor 5. Al-Kahfi surah ke 18. 5 Al-Kahfi surah ke 18. Boleh tulis besar. Ini nombor 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni untuk kita tebuk nanti penting kita sebut nombor ayat tu supaya minda kita akan alert. Oh, kena sebut nombor 5. Okey, kata kuat-kuat. Okey, kena baca dengan kuat, didengar oleh telinga kita. Mungkin ke sorang-sorang orang kata kita gila ke? Alamak, aku nak jerit sorang-sorang ke? Tak apa, asalkan didengar oleh telinga pun dah cukup Sebab hafazan neuron fisiologi ni juga dipanggil multiple intelligence. Pernah dengar multiple? Multiple ni lebih daripada 2, lebih daripada 3, banyak. Jadi dia akan aktifkan semula otak kiri dan kanan kita serentak untuk menghasilkan hafazan aras tinggi. Sebab kita bukan saja menghafal ikut turutan, Masya Allah, nanti kita boleh hafal ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. Tapi kalau kawan-kawan kita uji kita, katakanlah ayat 2, kita dah boleh baca tanpa membaca daripada Bismillah. Kita terus membaca ayat 2 tanpa baca daripada Bismillah. Itu uniknya hafazan neurofisiologi Al-Baghdadi ni. Jadi kita mampu mengingat nombor ayat dan juga menyebut dan membaca ayat itu dengan mudah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Puan Rosmiha Muhammad Ali yang baru join. Okey, semoga Allah memudahkan. Kita baru masuk nadi surah. Nadi surah ni adalah berkaitan sinopsis surah yang kita akan baca ataupun hafal nanti Jadi ini memudahkan kita menghafal surah bukan saja untuk menghafal ayat, kita digalakkan untuk faham sebelum kita menghafal at least dah dapat surah Al-Kahfi ni surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Okey. Jadi kita dah buat latih tubi tadi untuk orang kata mengingat ikut turutan ayat 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita cuba buat dengan secara rawak. Okey. Boleh tengok gambar rajah ni Okey. Nanti kita akan tutup sekejap supaya kita boleh uji minda kita sama ada kita boleh menghafal ataupun hanya untuk membaca saja pun tak apa, tak ada masalah untuk faham pun tak apa insya-Allah. Okey, kita buat latihannya. Okey. Ayat 5. Okey, apa dia? Al-Kahfi surah ke-18. Okey, 5 Al-Kahfi surah ke-18. Nombor 18 warna purple ni. Ingat Surah Al-Kahfi surah ke-18 dalam Al-Quran. Al-Quran ada berapa surah agaknya? Mungkin ada yang tahu. Okey, ada 114 surah. Jadi surah Al-Kahfi ni surah yang terawal juga lah kira di depan-depan kalau kita buka mushaf kita daripada surah Al-Fatihah, surah yang pertama. Surah ke-18 ni dia sebenarnya tengah-tengah antara kalau kita baca sebab Al-Kahfi adalah surah Maryam dia adalah surah yang ke-18. Okey, kita pergi nombor 2. Okey, Al-Kahfi apa maksud dia? Maksud gua. Ahlan wa sahlan Puan Siti Rokayah. Okey, peminat setia program kita. Alhamdulillah, pelajar kita juga. Okey, semoga Allah memudahkan urusan puan kerana hadir ke majlis ilmu ini sebar-sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Share kawan-kawan lain grup-grup Facebook lain supaya ramai lagi dapat manfaatnya. Okey, kita masuk kepada Al-Kahfi tadi, maksud gua. Okey, senang nak ingat Okey, ada berapa ayat surah Al-Kahfi? Okey, kita pergi ke nombor 3. Al-Kahfi ada 110 ayat. Tapi insya-Allah dalam program ni, pencutan terakhir Ramadan, kita fokus kepada 10 ayat pertama saja. Jangan risau kita cuba baca slow. Yang dapat hafal tu adalah bonus insya-Allah. Bonus Lailatul Qadar insya-Allah. Okey, bagus Okey, kita pergi nombor 1. Nombor 1 apa? Al-Kahfi dalam juzuk ke-15. Juzuk 15. Tengok tulisan dia warna biru, terang sangat Okey, senang, mudah kita untuk melihat dan merakamnya dalam minda kita Bagus Okey. Jadi kita dah
pergi ke 1, 2, 3, 5. Last kali kita uji minda kita. Nombor 4. Boleh ingat ni? Gambar apa? Gambar Kaabah. Okey, Al-Kahfi adalah surah Makkiyah. 4. Al-Kahfi surah Makkiyah. Okey, boleh tengok dalam 1 minit? Boleh? Ustazah bagi masa. Nanti kita tebuk. Tebuk tu maksudnya kita tutup mushaf ni dan kita tengok recall balik daripada minda, daripada ingatan kita. Okey, sambil tu layan dulu. Okey, tengok perhatikan setiap gambar, setiap tulisan tu nya. Jadi perhatikan kat mana kedudukan dia. Lagi banyak kita ingat objek-objek yang kita nampak ni, lagi cepat kita ingat. InsyaAllah itu tujuannya. Maksudnya untuk kita simulasikan otak kiri dan kanan serentak supaya kita dapat menghafal secara turutan dan juga secara rawak. Okey, tinggal 30 saat lagi. Okey, 20 saat lagi. 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tutup kita tutup supaya kita dapat uji minda kita, supaya kita dapat orang kata ingat balik. Ini penting dalam hafazan neurofisiologi. Tak susah. Ni sebagai untuk aktifkan kepada orang-orang yang macam saya ni dah 50 siri, dah masuk 5 siri. Jadi ada masalah nak ingat kat mana letak barang. Jadi boleh guna proses ni supaya orang kata neuron-neuron kita yang tak bersama tu akan bersambung balik insya-Allah. Okey, ingat lagi surah Al-Kahfi surah yang keberapa dalam Al-Quran? Ingat nombor 18. Okey, 18 warna purple tadi warna ungu tadi. Okey, surah Al-Kahfi surah ke-18. Okey, apa maksud Al-Kahfi? Ada yang boleh komen? Yang tadi dah tengok apa maksud Al-Kahfi? Ada yang nak cuba typekan dekat komen? Ada yang nak cuba typekan dekat komen anda? Boleh type dekat komen? Ada yang nak cuba? Al-Kahfi maksud dia apa? Gua. Alhamdulillah ada yang dapat Okey, syabas tahniah. Okey. Kita pergi ke yang seterusnya. Ada berapa ayat dalam surah Al-Kahfi? Yang saya tahu saya nak hafal 10 ayat Ustazah. Saya tak tahu berapa ayat. Okey, Ustazah cakap lah. Okey, kita ada 110 ayat. Tapi insya-Allah untuk pencutan terakhir Ramadan ni, okey, niatkan ya Allah ya Tuhanku, permudahkan aku untuk baca 10 ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalnya maksudnya kita nak hafal insya-Allah menjadi saham akhirat kita. Tolong share kawan-kawan, mungkin ada yang nak menghafal tapi tak ada masa. Inilah peluangnya, kita hafal 1 ayat sehari insya-Allah. Sebelum habis Ramadan ni dah hafal 10 ayat. Itu tujuan kita insya-Allah supaya kita dapat amalkan dalam solat kita, amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Okey. Yang last kali kita dah pergi ke masuk kepada surah Al-Kahfi dalam juzuk berapa? Ingat lagi? Juzuk yang ke-15. Okey, alhamdulillah, tahniah kepada yang dah mencubanya. Okey. InsyaAllah kita akan masuk kepada untuk seterusnya mengulang kaji hafalan ayat yang kita dah baca semalam. Mungkin ada yang dah terlupa. Okey. Kita tengok kepada hafalan ayat pula. Okey, jelas ke? Boleh komen dalam kat bawah ni. Jelas ke tulisan? Ustazah minta maaf kalau gambar tak berapa terang. Okey. InsyaAllah kita cuba adjust setting kita. Okey, kita cuba adjust setting kita jika ada yang tak nampak. Okey, boleh Ada yang boleh baca? Okey, kita ke depan sikit kamera ni insyaAllah. Ada yang tak nampak Okey, kita masuk kepada ayat yang pertama. Ingat lagi ayat yang pertama bermula dengan Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah Okey.
ada yang mungkin first time ikut program kita ni, mungkin tak tahu macam mana nak hafal. Ustazah akan bimbing perlahan-perlahan. Jangan risau, slow-slow saja. Bukan kita nak pergi ke mana pun kan. Jadi tak perlu risau. Okey, insya-Allah kita mula dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bis, bis. Okey. Nipiskan sebutan tu, nipiskan sebutan bis. Okey, bagus. Rahim tu, rahim. Ada huruf mim di belakang, jadi rapatkan bibir. Mim tu bunyi M di belakangnya. Okey, sama-sama kita baca daripada awal. Bacaan basmalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dapat semua. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada nombor 1, ayat nombor 1. Okey, semalam kita dah hafal. Mungkin ada yang telah lupa, jadi kita ulang kaji balik. Ustazah sebut satu-satu. Alhamdulillahillazi. Okey. Alhamdulillahillazi. Huruf ha ni adalah ha yang pedas, bukan huruf H. Okey. Adjust macam mana tu Puan Siti? Jelas ke? Nak suruh saya adjust macam mana tu? Sekejap. Boleh nampak ke tulisan? Boleh nampak ke tulisan? Boleh komen kat bawah? Boleh nampak tulisan? Okey, boleh nampak tulisan tak? Okey, saya dah adjust dah. Jelas ke gambar? Okey, ahlan wa sahlan Puan Puzia. Kita baru nak buat ulang kaji. Oh, tak penuh. Okey, nak penuh. Okey, nak penuhkan tulisan. Okey, sebab saya nak nampak besar. Okey. Okey, cuba sekejap saya penuhkan tulisan. Okey, ada yang suka tengok penuh Okey. Okey, yang tak ada mushaf boleh tengok di skrin ni InsyaAllah Okey, sekarang dah okey ke Puan Puzia? Puan Siti Rokayah okey ke? Nampak ke? Okey, harap boleh nampak sebab modul ni sebenarnya di atas ni saya tutup sebab ada surah Al-Isra' Al-Isra' di atasnya. Selepas surah Al-Isra' ada surah Al-Kahfi Jadi di bawah ni nanti kita masuk ayat yang ke-5. Kita akan bermula dengan muka surat mushaf yang seterusnya. Maksudnya daripada atas lah. Yang ni mushafnya dia bermula dengan surah Al-Kahfi sebab di atasnya surah Al-Isra'. Jadi kita mula dengan di sini di bahagian bawahnya untuk surah Al-Kahfi Minta maaf. Okey, alhamdulillah dah boleh dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustazah baca perlahan-lahan insya-Allah ayat yang pertama Alhamdulillahillazi. Allazi ni perhatikan ada tanda misai ni Ini adalah 4 harakat Boleh baca dengan 5 tapi banyak riwayat mengatakan lebih afdal baca dengan 4 harakat Yang ni adalah mad wajib mutasil mad wajib mutasil. Mutasil tu maksudnya bila dalam keadaan bersambung saja kita akan baca 4 ataupun 5 Okey. Bagus. Okey, nafas pendek baca dengan 4. Yang terbaik baca 4. Okey. Sambung sikit lagi Alhamdulillahillazi anzala ala. Yang ni anzala ala. Perhatikan nun ni tak ada tanda kosong sebenarnya Dia adalah tanda untuk bacaan ifa' hakiki Ifa' hakiki. Tengok nun di sebelahnya ada huruf zai. Huruf zai adalah huruf yang ifa' hakiki Jadi
Bukan baca anzala, salah. Bukan anzala, bukan dengan jelaskan. Baca dengan ifak hakiki. Ifak hakiki maksudnya sembunyikan. Ifak tu maksudnya sembunyi. Sembunyikan apa? Sembunyikan hakikat bunyi nun mati. Hakikat bunyi nun mati tu kita jelaskan pada huruf. Ada huruf nun dengan bunyi n. Kalau n macam mana? Kalau kita an, betul? Jadi an. Jadi kita jangan jelaskan, sembunyikan. Jadi bunyi tambah G, sengau di hidung, naik ke hidung. Jadi kita baca sekali lagi. Okey, ayat 1. Alhamdulillahillazi anzala ala. Dapat Ulang lagi sekali sama-sama. Alhamdulillahillazi anzala ala. Okey, boleh sambung lagi. Bagus. Siapa yang mengikuti ahlan wa sahlan yang baru join. Okey. Abdihil kitaba walam. Abdihil kitaba walam. Okey. Kat sini ada huruf ba yang mati. Huruf ba adalah huruf apa? Huruf qalqalah. Huruf yang ada detakan. Perhatikan ada tanda macam C terbalik ni. C terbalik. Jadi kalau huruf C kita tulis macam ni kan. Jadi C terbalik macam ni. Jadi huruf ba ni adalah huruf apa? Huruf qalqalah. Bukan sekolah-sekolah. Qalqalah. Okey, qalqalah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita maksudnya apa? Qalqalah adalah huruf yang ada detakan, ada pantulan. Jadi bila dalam keadaan dia mati saja, ada qalqalah. Dalam keadaan berbaris, yang ni bukan. Dia bukan dalam keadaan berbaris bawah, baris depan, ni bukan qalqalah. Dalam keadaan C terbalik ni, baru qalqalah. Okey, hurufnya ada berapa? Ba, jim, dal, qaf dan to. Okey, ada 5 huruf. Jadi bila dalam keadaan mati saja, jadi kat sini ba dalam keadaan mati. Jadi tak perlu baca up. Jadi tersekat bacaannya. Jadi ada formula dalam bahasa Arab ni untuk kita lancarkan bacaan. Betul, baju dah kotor. Yang tahu, yang join kelas kita tahu sifir mudah nak ingat. Baju dah kotor. Ba, jim, ju, dal untuk di, qaf, huruf Q, to, kotor. Orang utara kata kotor. Okey, baju dah kotor. Okey, jadi kita baca dengan qalqalah. Abdihi, abdihi. Boleh Jadi di sebelahnya ada huruf, bukan huruf sebenarnya tanda bacaan. Ini hamzah wasal. Biar je. Okey. Dia hanya alert kita, hanya bagi signal jangan baca ni. Baca selepasnya huruf yang pertama yang berbaris. Jadi huruf yang pertama yang ada tanda bacaan adalah tanda mati ni. Jadi abdihil, bukan abdihi. Abdihil. Jadi matikan dengan lam, huruf L. Okey, jadi ni kita. Ta ni ada tanda alif kecil. Jadi jangan lupa baca dengan 2 harakat. Jadi kita bawalam. Okey. Abdihil kita bawalam. Abdihil kita bawalam. Boleh slow-slow Ustazah ajar bimbing daripada kosong insya-Allah Okey, sambung lagi. Yaj'allahu. Yang ni huruf apa ni? Macam mana nak baca huruf yang macam ni? Jadi kita tengok huruf yang pertama, huruf ya, yang berjongkit dulu Tengok ada 2 titik di sini. Yang ni adalah untuk huruf ya ya. Huruf jim di sebelahnya ada tanda mati. Jadi yaj'al, yaj'al, bukan yaj'al. Jadi tersekat kalau kita matikan pada huruf jim tu, matikan pada huruf jim, dia akan jadi tersekat sebab terkejut. Yaj. Jadi tak boleh nak sambung dengan baik. Jadi qalqalah ni membantu kita tambah huruf i di belakangnya macam saja. Jadi yaja. Walam yaj'allahu. Lam ni
sebenarnya ada mati Jadi baca dengan satu lam saja, masuk dalam huruf lam yang bersabdu ni. Jadi yaj'allahu, hu ni ada waw kecil. Jadi yang ni mad sila qasirah. Jadi kita baca dengan dua harakat. Okey. Iwaja walam yaj'allahu iwaja. Okey, ikut lagi dua kali. Walam yaj'allahu iwaja. Okey, yang ni kita matikan pada hujungnya. Asalnya ada tanda baris dua ni Jadi dia akan kita buang satu baris, jadi iwaja. Jadi bacaan mad, dua harakat. Okey. Walam yaj'allahu iwaja. Okey, dapat semua? Okey, alhamdulillah Okey, kita dah masuk ayat yang pertama. Dah habis satu ayat insya-Allah Okey. Okey, ada masalah, mungkin ada yang kurang jelas, komen sebab Ustazah takut suara sekejap tenggelam timbul, bagi tahu ataupun gambar dekat sini tak terang. Okey, kita boleh adjust Kita baca daripada awal sekali lagi 1. Alhamdulillahillazi. Yang ni ada juga yang tersebut dengan huruf D hati-hati dia bukan huruf D yang macam kita, bukan dadidu macam dadidu. Siapa yang pernah makan dekat kedai mamak ada orang daripada bangsa lain, Bangladesh, Pakistan dia sebut huruf apa? D. Dal. Mau kari dal, dal. Dilantunkan hujung lidah ke pangkal gigi kacip atas ni jadi dia macam bunyi melantun jadi bukan da, jadi dal. Okey, jadi ni du Okey, sekali lagi alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab bawalam yaj'allahu iwaja. Syabas. Ada yang boleh hafal jenuh nak hafal rasa macam mengah ke? Ada yang tak sampai ke? Okey, Ustazah dah tak potong kat sini Okey, perlahan-lahan kita potong kepada 2 lah. Okey. Sekali lagi 1, sebut nombor 1 sebab kita nak recall nanti kita nak ingat semula nombor ayat ni dan kita baca dengan secara rawat lagi untuk hafazan aras tinggi maksudnya kita boleh tebuk surah ni tanpa baca daripada bismillah. Kalau dalam solat kita tiba-tiba terlupa tadi aku baca ayat apa, jadi boleh tak perlu baca daripada bismillah kita boleh baca daripada dekat mana yang kita lupa tu insya-Allah Okey, sekali lagi alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Bagus. Okey, kita masuk nombor 2 perlahan-lahan Nombor 2 ni panjang sikit ada 2 baris, jangan risau kita bimbing daripada kosong maksudnya untuk menyebut huruf dan perkataan seterusnya boleh sambung dengan baik insya-Allah. Ayat yang kedua ni sama-sama doa Allah pun mudahkan Terima kasih kepada yang masih bersama kita Kita masuk ayat yang kedua sekarang ni Okey, yang ni adalah ayat nombor 2. Qayyimal, bukan qayi, bukan panjang Qayyimal ni ada 2 huruf huruf yang bersabdu. Bila ada tanda sabdu, tanda macam dabdu ni okey, sabdu macam mana kita tulis, tanda macam ni jadi dia ada huruf yang bersabdu yang ni qayyi, huruf qaf baris atas qa, okey, qa. Ya yang bersabdu ni sebenarnya ada 2 ya. Okey, kalau kita tulis balik dia ada 2 ya. Ya yang pertama ya yang mati. Ya yang Siti balik ni. Ya yang kedua adalah ya berbaris bawah. Jadi tak boleh sebut qayi. Tekankan huruf pada sabdu ni qayi.
Okey. Jadi kita tekankan huruf Jadi qayyimal. Sebab apa mal? Yang ni tanda tengok tak sejajar. Okey, selalu kita tengok baris ada dua jenis Okey, yang ni sejajar kita panggil Yang tak sejajar ni sebab ada hukum tajwid yang berlaku Hukum tajwidnya selepasnya ada huruf lam. Lam yang bersabdu. Jadi kita buang satu huruf, buang tanda baris ni. Jadi kita baca dengan qayyimal. Okey, qayyimal. Boleh qayyimal liyunzira ba'san syadidan. Okey, Ustazah belum baca yang ni Okey, sini. Qayyimal, yang ni liyung, ni ada huruf nun yang tanda mati Tengok sebelah huruf nun ada huruf zal Okey, jadi sebab tu dia ada hukum tajwid yang berlaku. Dia tak ada tanda mati, menunjukkan hukumnya adalah bukan jelaskan, bukan liyun. Liyung. Jadi kita baca dengan sengau. Naik ke hidung nun dia akan baca dengan ifa hakiki. Jangan bunyikan nun tepat pada hurufnya. Jangan bunyi liyun, tapi liyung ziraba sang, bukan z Ini bukan huruf z Dia adalah huruf zal yang nipis. Renggangkan gigi, lidah keluarkan sikit liyung ziraba, bukan bak. Ni bukan huruf K ba. Okey, ni ada tanda mati. Dia macam kita baca dengan tanda koma. Di bahagian tekak kita ba. Sama-sama sebut ba. Okey, bagus. Ba sang. Sama juga tanda tak sejajar. Tadi pun tanda tak sejajar. Yang ni kenapa pula tanda tak sejajar? Okey, sebab selepasnya ada huruf shin. Huruf shin pun sama, adalah huruf ifa hakiki macam zal tadi Jadi kita sembunyikan bunyi nun tu. Jangan bunyikan nun tepat pada makhraj dia. Jangan bunyikan nun n tu. Bukan ba'san. Ba'san. Macam sengau sikit tambah ji lepas tu sengau. Dia macam menghidung dengannya. Ba'san syadidam. Okey, baca Quran ni kita kena cepat mata kita baca huruf yang pertama, kita dah nampak huruf seterusnya. Maksudnya baca perkataan pertama ba'sang ni kita dah alert perkataan yang kedua yang kita kena baca Jadi kita baca dengan lancar insya-Allah Jadi kita sambung balik ba'sang syadidam. Okey, boleh sambung lagi boleh. Milladunhu. Sama juga tanda dengan nun tadi tak ada tanda mati. Jadi apabila tak ada tanda mati, kita kena alert huruf apa sebelahnya. Kalau huruf lam, maksudnya dia adalah hukum dia idgham bi gunnah. Masukkan bunyi nun ni ke dalam bunyi lam yang bersabdu ni. Jadi mil ada saja pada tulisan nun ni tapi tak dibunyikan, bukan min. Jangan bunyikan n Jangan bunyikan n, abaikan saja huruf nun ni, masuk dalam huruf lam yang bersabdu. Jadi mil. Okey, boleh milladun huwa yubashshiral. Okey, sebab hu ni ustazah tak boleh berhenti di sini sebab huruf ni adalah huruf yang baca dengan satu harakat. Jadi tak boleh baca milladun hu. Kalau hu yang ada tanda waw kecil ni baru kita baca dengan bacaan mad, dua harakat. Tapi yang ni tak ada tanda waw kecil Jadi dia bukan mad silah qasirah, dia adalah bacaan yang pendek satu harakat. Jadi jangan berhenti di sini kena sambung. Milladun huwa yubashshiral.
milladunhu wa yubashiral wa yu ya baris depan wa yubash. Tengok huruf shin ada tanda sabdu lagi bila tanda sabdu kena tekan huruf shin ni wa yubashiral dapat okey, sambung lagi mu'mini okey, boleh wa yubashiral mu'mini nalladzi, yani na jangan baca wa yubashiral mu'minina. Perhatikan selepasnya ada huruf. Yang selepasnya dia adalah bukan huruf, dia adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ni kita biarkan saja, abaikan saja. Masuk dalam huruf lam yang okey, masalah line minta maaf ada gangguan line sikit Okey, harap bersabar kalau ada ni tiba-tiba pause ke apa, apa orang kata ada masalah gangguan line sekejap tadi. Jadi yang ni kita masuk dalam huruf lam yang bersabdu Jadi mu'mininalladzi, bagus. Mu'mininalladzina ya'malu bukan yak bukan ya. Dia kena baca dengan ain ni. Ain ni dia bahagian kerongkong kerongkong kita, tekak kita yang tengah ni. Kalau lelaki sebut huruf ain ni ya dia akan bergetar bahagian halkum dia jadi ya'malu bukan ya, bukan huruf kaf juga ataupun bukan huruf hamzah ya, dari bahagian tengah tekak kita ya'maluna sholiha. Okey, yang ni pun sama, bukan tanda baris panjang ni bukan bacaan panjang. Dia font dia dia huruf tu ada dia jenis ni bila ditarik panjang kan, tapi dia bukan bacaan panjang bacaan satu harakat juga jadi masuk dalam huruf. Jadi ya'maluna so ni ada alif kecil jadi dua harakat. Sholiha sama juga ada dua harakat sholiha bi anna lahum okey, boleh nun ni perhatikan ada tanda sabdu, jadi kena tekan nun ni ada double n, jadi kena baca dengan wajibal gunnah nun yang bersabdu, mim yang bersabdu kita wajibal maksudnya wajib, gunnah maksudnya dengung, wajib dengung. Bila dengung mesti dua harakat. Okey, annalahum matikan dengan jelas, jangan lahum, tak boleh dengung lahum. Bagus. Annalahum, sambung lagi ajron bukan ajron. Terkejut dengar kan. Jadi tambah huruf i, huruf jim, huruf qalah tadi kita kata huruf qalah ni ada lantunan lantunan. Jadi kena lantunkan sikit Jadi kalau mati kita baca dengan ajron hasana, bukan hasanan. Bila kita berhenti pada wakafnya, nun yang berbaris dua ni akan tinggal satu baris saja. Jadi bacaannya bacaan mad hasana, dua harakat boleh. Okey, kita baca daripada awal ni, daripada tengah-tengah tadi. Annalahum ajron hasana, annalahum ajron hasana. Ha ni adalah ha yang pedas ha yang ada angin boleh. Okey, kita boleh mulakan balik kita nak hafal tadi, baru nak baca dengan tajwid insya-Allah kita dapat menghafal perlahan-lahan Okey, ayat 2 qayyimal liyunzira
ba'san syadidan. Okey. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Ulang lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Okey, boleh sambung lagi. Min ladunhu wa yubashiral mu'minin. Okey, kita cuba hafal sampai di sini Okey, berhenti dekat mu'minina ni. Jadi kita wakaf jadi mu'minin.